untung tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang artikel-artikel jurnal penyelidikan yang telah kami analisis. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, saya Whitney Esther binti Said, dan Saya Ashikin Nakia binti Gapili. Dan saya ialah Nur Ayudin Nabila binti Muhammad Khairi. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang analisis artikel jurnal yang telah kami cari secara berkumpulan. Dan tanpa melengahkan masa, mari kita menganalisis dan tajuk artikel jurnal pertama kami iaitu memartabatkan Teluk Mengkabung sebagai kawasan pelancongan lestari berasaskan warisan sejarah dan ekopelancongan. Sebelum kita memulakan pembentangan, mari kita melihat secara tidak langsung apakah itu keutuhan wacana. Keutuhan wacana dikesan apabila terdapat koheren, iaitu kesinambungan idea yang menjadikan satu teks itu mudah difahami. Selain itu, keutuhan wacana juga mempunyai koherensi, iaitu keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Terdapat penanda wacana yang wujud dalam keempat-empat jenis keutuhan penanda wacana seperti keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal dan keutuhan fonologi. Berikut merupakan contoh-contoh keutuhan wacana yang terdapat dalam artikel jurnal pertama. Yang pertama ialah keutuhan semantik yang berada di bahagian wacana. Keutuhan semantik ialah jalinan makna di antara satu ayat yang lain ataupun dengan yang lain. Contohnya adalah keutuhan semantik pertama ialah sebab dan akibat. Kita boleh lihat di contoh di bawah yang bercakap mengenai cabaran kepada ekosistem yang berpunca daripada kaedah pembuangan sampah yang tidak diurus dan sikap suamelawan masyarakat itu sendiri. Dan sebab-sebab ini telah memberi ancaman kepada habitat itu sendiri dan malah menjadi punca kepada penyebaran penyakit yang berbahaya serta merosakkan pemandangan indah Teluk Mengkabung. Yang kedua, latar dan kesimpulan. Ketika di bawah ini menceritakan tentang asal-usul Teluk Mengkabung yang terletak di daerah Tuaran, 36 km daripada lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Pada asalnya penduduk ini terdiri daripada nelayan dan petani. Selain itu, penulis juga ingin menceritakan beberapa buah kampung yang ada dalam Teluk Mengkabung, dan pada akhir sekali penulis ni telah membuat kesimpulan yang mana beliau mengatakan bahawa kampung Mengkabung ni merujuk kepada pertempatan awal yang dihuni oleh masyarakat etnik Bajau Sama. Yang kedua ialah keutuhan leksikal. Dalam keutuhan leksikal ni terdiri daripada hiponim. Hiponim ialah perkataan yang mengandungi makna yang boleh menunjukkan maksud perkataan lain, iaitu makna umum kepada makna khusus. Seperti contoh di bawah, terdapat beberapa buah kampung. Itu merupakan makna umum dan penulis pun telah menerangkan makna khususnya, iaitu kampung Suangku Rumahan, Mempalam, Buangsa, Tembiluk, Layan dan lain-lain. Yang kedua ialah kolokasi. Kolokasi merupakan pengulangan yang melibatkan sekumpulan perkataan yang saling berkait rapat dengan sesuatu topik. Contohnya, penulis ingin menjelaskan tentang aktiviti-aktiviti permainan air dan ia telah memberikan beberapa contoh seperti aktiviti permainan atas air seperti jet ski, bersampan, berenang dan beberapa aktiviti lain. Oleh itu jelaslah bahawa jet ski, bersampan dan berenang mempunyai kaitan dengan aktiviti yang dilakukan di atas air. Yang ketiga ialah keutuhan gramatikal. Penulis telah menggunakan penanda penghubung. Penanda penghubung ini berfungsi untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat, seperti contoh di bawah yang mana penulis ini telah menggunakan penanda penghubung tantangan, iaitu walau bagaimanapun usaha susulan mengenal pasti dan membangkang kawasan-kawasan berikut. Yang kedua, penulis juga telah menggunakan penanda rujukan, iaitu penanda rujukan ini berfungsi untuk membuat rujukan terhadap kata ganti nama diri dan tunjuk. Sebagai contoh, petikan di bawah ingin menyatakan bahawa lebih bermakna lagi bila mana anak jati Teluk Mengkabung, iaitu Tuan Jasni Haji Daya, dipilih sebagai calon ke atas tiket UMNO dan seterusnya memenangi kerusi DUN di Pantai Dalit. Atas pengalaman lama beliau tu merujuk kepada penulis ingin membuat rujukan terhadap nama Tuan Jasni Haji Daya. Yang terakhir sekali ialah keutuhan fonologi. Penulis ini telah menggunakan nada suara sebagai contoh.
Sejajar dengan itu, pembukaan lebih banyak destinasi pelancongan wajar dilakukan, apalagi banyak terdapat kawasan-kawasan di negeri Sabah yang masih kaya dengan flora dan fauna serta habitat semula jadi, termasuklah yang terletak di pantai, tasik, sungai dan lain-lain. Penulis ini telah menggunakan tanda koma untuk menunjukkan ataupun menghubungkan kata-kata yang berturutan dari sesuatu ayat. Selain itu, penulis juga telah menggunakan tanda nokta untuk menyatakan sesuatu fakta dan ini berada di akhir ayat penata. Sebagai contoh, mengkabur mainkan peranan penting sebagai benteng pertahanan utama Kesultanan Brunei di utara Borneo sehingga penyerahannya kepada British North Borneo Company pada tahun 1898. Dan seterusnya kita akan beralih kepada kejelasan yang terdapat dalam artikel jurnal pertama yang telah kami analisis. Yang pertama ialah koheren. Koheren atau tidak sesuatu artikel jurnal dapat dilihat melalui kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian lain sehingga dapat membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Sesuatu jurnal juga dikatakan koheren apabila ayat-ayatnya dihurai dengan jelas dan dalam turutan logik serta disokong oleh bukti dan contoh yang bersesuaian. Sebagai contoh, petikan di bawah berkenaan dengan cabaran sosioekonomi yang mana penulis ingin memberitahu tentang beberapa bentuk pembangunan yang bertujuan untuk mengajak minat masyarakat. Itu merupakan isi topik. Manakala ini termasuklah pembangunan semula sebahagian kampung air yang bertukar wajah kepada kawasan perumahan atas daratan merupakan isi hujah. Dan penulis juga ingin mengatakan bahawa dengan adanya pembangunan ini ia telah memberikan kesan kepada penduduk itu sendiri. Di samping dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penduduk, tetapi ia juga membawa keburukan yang mana ia telah menjejaskan mata pencarian penduduk. Sebagai contoh, penduduk pada zaman dahulu lebih suka menggunakan hidup untuk mencari rezeki. Tetapi apabila berlakunya pembangunan, maka wujud jurang pendidikan yang amat ketara menyebabkan penduduk ini susah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi betul lah ia ni merupakan petikan yang koheren kerana penulis menceritakan satu persatu yang berlaku sehingga wujudnya cabaran kepada sosioekonomi itu sendiri. Dan yang kedua ialah kohesif. Kohesif ialah hubungan bentuk iaitu unsur-unsur wacana yang digunakan untuk menyusun suatu wacana supaya memiliki kesepaduan dan keutuhan. Sesuatu jurnal juga boleh dikatakan kohesif apabila ia mencakupi semua aspek di bawah. Contohnya ialah peralihan antara perenggan dengan bahagian lain adalah tepat. Seperti contoh di bawah berkenaan dengan Mekabang telah wujud sebagai pertempatan masyarakat Bajau Samah sebelum munculnya Brunei sebagai sebuah kesultanan yang besar. Tetapi apabila Kesultanan Brunei telah menjayakan kempen peluasan kuasa, maka Mekabang berada di bawah pemerintahannya dan semasa pemerintahan Sultan Abdul Qahar dan berlaku perkahwinan menyebabkan lahirnya Sultan Saiful Rijal iaitu pada perenggan yang pertama. Manakala perenggan yang kedua turut menceritakan lebih lanjut tentang sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Sultan Saiful Rijal. Contohnya seperti pembentukan sistem pentadbiran wilayah jajahan Kesultanan Brunei semasa pemerintahan Sultan Saiful Rijal membawa kepada beberapa pembahagian wilayah. Jadi jelaslah bahawa berlaku peralihan antara perenggan itu adalah saling berkaitan antara satu sama lain. Yang kedua, sesuatu jurnal juga dikatakan kohesif apabila terdapat penggunaan tanda baca yang betul dan sesuai. Sebagai contoh, penulis ini telah menggunakan tanda noktah di akhir ayat penata seperti contoh di bawah. Memandangkan ini adalah satu tinjauan awal, maka jumlah 116 orang sampel adalah memadai. Tujuan noktah itu digunakan adalah untuk menyatakan fakta dan maklumat. Dan penulis juga tahu apabila kita menggunakan tanda noktah, maka kita boleh menggunakan nada yang bersahaja. Yang kedua, penggunaan tanda koma, aktiviti permainan air seperti jet ski, bersampan, berenang dan lain-lain. Koma ni digunakan untuk mengasingkan kata yang berturut-turut dalam ayat. Yang ketiga adalah struktur pembangunan yang baik. Seperti yang kita tahu, jurnal ini mempunyai pembangunan yang baik kerana ia mempunyai isi pengenalan, isi kandungan dan penutup. Dan ia juga dikatakan mempunyai perengganan yang baik kerana perenggan tersebut dibina saling bertautan dan ada kesinambungan antara satu sama lain. Namun bagi pendapat saya masih terdapat sedikit kelemahan dari aspek pemerengganan dan ia dapat dilihat melalui contoh di bawah. Seperti penulis ini telah menggambarkan dua cabaran yang dihadapi yang telah menjejaskan ekosistem. Contohnya cabaran yang pertama adalah
aliran air dan kawasan perindustrian telah menyebabkan berlakunya kemerosotan kualiti air. Selepas itu, penulis pula menggabungkan lagi cabaran kepada ekosistem yang turut berpunca daripada keadaan pembuangan sampah yang tidak terurus dan sikap sustainable. Oleh itu, saya merasakan bahawa ia tidak begitu sesuai kerana pembaca akan susah untuk mencari isi-isi penting. Yang keempat ialah penggunaan penanda wacana yang sesuai untuk menghubungkan ayat. Sebagai contoh, hal ini adalah disebabkan sebahagian besar responden adalah ahli akademik. Penulis menggunakan penanda wacana. Hal ini adalah disebabkan untuk menerangkan isi penulisannya, iaitu sebab mengapa responden memilih pakej ziarah sejarah berbanding dengan aktiviti-aktiviti lain. Kiranya hal ini adalah disebabkan tu untuk menerangkan mengapa responden ini memilih aktiviti tersebut. Yang kelima, jurnal ini juga dikatakan kohesif kerana menggunakan bahasa yang mudah difahami dan kosakata yang sesuai dengan bidang pelancongan. Contohnya macam ekologi, pusat pelancongan, ekosistem, semula jadi dan warisan sejarah. Namun begitu, masih terdapat kosakata yang jarang digunakan pada masa kini dalam petikan artikel jurnal seperti peri yang bermaksud keadaan. Tetapi walaupun pembaca tidak mengetahui apakah itu maksud peri, tetapi pembaca masih lagi boleh memahami kandungan isi penulisan kerana beliau banyak menggunakan perkataan-perkataan yang mudah difahami. Jurnal artikel ini juga mempunyai kesimpulan yang baik kerana penulis merumuskan kembali setiap isi pembincangan dalam keseluruhan penulis. Penulis juga menyatakan sebab ataupun kesan baik pelancongan terhadap penduduk sekiranya semua pihak ini memainkan peranan yang penting untuk memajukannya. Contoh, apabila sebuah komuniti bersatu hati untuk memajukan Teluk Mekabur sebagai pusat pelancongan, maka ia akan mewujudkan peluang pekerjaan dan dia melatih para penduduk sebagai persediaan awam untuk menerima lebih banyak kunjungan pelancong luar daripada luar negara ataupun dalam negara itu sendiri. Dan saya juga berpendapat bahawa artikel jurnal ini mempunyai sumber rujukan yang baik kerana artikel jurnal ini menggunakan format APA dalam penulisannya. Selain itu, penulis juga banyak merujuk pada buku-buku, laman web dan informan. Dan kita akan beralih kepada pembentang kedua. Nama saya Whitney Esther binti Said akan meneruskan pembentangan artikel jurnal yang kedua. Artikel ini bertajuk Pelestarian Alam Sekitar dan Perspektif Tempatan Masyarakat terutamanya di kawasan Banjaran Gunung Kinabalu. Setelah menganalisis jurnal ini, saya mendapati terdapat keutuhan semantik. Yang pertama, terdapat sebab dan akibat, seperti contoh yang kita dapat lihat di dalam petikan ini. Perkataan yang bergaris berwarna kuning menunjukkan sebab, yaitu kajian UYEDA 2014 mendapati bahawa masyarakat nelayan yang tinggal berdekatan dengan Pulau Pinjil berpegang kepada pantang larang untuk tidak membunuh reptilia jenis air, yaitu sejenis cicak besar dan ular sawah. Meskipun reptilia tersebut boleh mengancam ternakan dan manusia sendiri. Seterusnya, sebab itu disokong oleh akibat, yaitu mereka mempercayai bahawa membunuh atau menjual reptilia itu akan mengakibatkan pula kepada pelakunya kerana dipercayai reptilia itu sebagai milik penunggu di pulau tersebut. Yang kedua ialah sebab dan tujuan. Seperti yang kita dapat lihat contoh di bawah, perkataan yang bergaris kuning merupakan sebab dan yang bergaris berwarna biru merupakan tujuan. Semasa upacara unsur tumbuhan seperti daun kelapa muda, bunga-bungaan dan buah-buahan dijadikan sebagai medium untuk mengharmonikan alam. Seterusnya, ia menunjukkan tujuan. Dengan adanya persembahan tersebut, masyarakat mengharapkan tidak ada lagi bencana yang akan mengganggu kehidupan manusia. Ini menunjukkan ia berkait dengan ayat pertama dan ayat kedua yang menunjukkan huraian dan mempunyai tujuan. Seterusnya juga, jurnal ini mempunyai keutuhan leksinal. Yang pertama, kami mendapati bahawa jurnal ini mempunyai hiponim. Seperti yang kita tahu,
hiponim ini ditakrifkan sebagai suatu perkataan yang memberi makna kepada perkataan yang lain. Umumnya mempunyai makna umum dan makna khusus. Seperti yang kita dapat lihat melalui contoh ini, misalnya peraturan larangan memusnahkan pokok syah komarapati kerana pokok tersebut merupakan sumber buah dan biji yang bernilai dalam penghasilan mentega syah untuk kegunaan ritual dan minyak badan. Di dalam petikan ini, ia menunjukkan ia merupakan makna umum, yaitu ia telah mengaitkan bahawa mentega syah untuk kegunaan ritual dan minyak badan. Seterusnya, ia mengatakan bahawa pokok syah juga merupakan mercu, tanda keluarga dan suku. Ini merupakan makna khusus, yaitu ia berkait rapat mempunyai makna umum dan makna khusus. Yang kedua pula, ia mempunyai pengulangan seperti contoh yang terpapar di sini. Pada abad ke-21 ini, kajian berkaitan pelestarian alam sekitar menurut perspektif tempatan masih dianggap relevan. Pengulangan di sini ia menggunakan perkataan pelestarian alam sekitar. Seperti yang kita dapat lihat di ayat kedua, Nazera sendiri menggesa agar pelestarian alam sekitar dari aspek perspektif tempatan dan sains teknologi wajar diselarikan dalam hal pendomeksian dan promosian, khususnya dalam penyelidikan pertanian antarabangsa. Jadi jelaslah di ayat pertama dan ayat kedua ia menggunakan ayat pengulangan, yaitu pelestarian alam sekitar. Seterusnya kita beralih kepada keutuhan gramatikal. Yang pertama ialah penanda penghubung. Penanda penghubung ini berfungsi untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan ayat dengan ayat. Seperti contoh yang kita dapat lihat melalui petikan ini, ia menggunakan penanda penghubung, yaitu selain itu. Penanda penghubung selain itu ini bertujuan untuk memulakan isi baharu dan juga untuk menghubungkan huraian dalam satu ayat. Seterusnya yang kedua ialah penanda rujukan. Penanda rujukan ini boleh diiktirafkan ia menggunakan kata ganti nama orang dan juga kata ganti nama tunjuk. Seperti contoh yang kita dapat lihat melalui petikan ini, ia menggunakan tempatan masyarakat Kadazan Dusun ini menggantikan kepada mereka. Ini merupakan kata ganti nama diri orang pertama dan juga kata ganti nama orang yang ketiga. Yang terakhir, kami juga mendapati bahawa jurnal ini mempunyai keutuhan morfologi. Dalam jurnal ini terdapat nada suara, yaitu tanda nokta. Seperti yang kita dapat lihat melalui contoh ini, umumnya kebanyakan masyarakat peribumi mewarisi perspektif tempatan dalam pelbagai bidang sejak turun-temurun. Yang kedua ialah contoh bagi tanda koma. Daripada pemerhatian pengkaji, terdapat pokok buah-buahan tradisional seperti nangka, tarap, dan langsa ditanam berhampiran tebing curam. Tanda koma ini digunakan supaya ayat lebih berturutan. Seterusnya, kita beralih kepada kejelasan yang terdapat dalam artikel jurnal ini. Yang pertama, kami berpendapat bahawa jurnal ini koheren kerana dalam penulisan jurnal ini, ia mempunyai idea-idea yang dihuraikan dengan jelas dan ia mempunyai urutan logik serta disokong oleh bukti-bukti dan contoh yang kukuh. Seperti contoh yang kita dapat lihat di dalam petikan ini,
pewaris amalan dan kepercayaan masyarakat silam merupakan topik utama bagi petikan ini. Seterusnya, ia mengatakan huja mereka bukan dihuni oleh manusia semata-mata, tetapi juga didiami oleh makhluk lain. Seterusnya, huja tersebut disokong oleh contoh, justeru, kawasan seperti hutan, sungai, gunung, batu, pokok, lembah, dan sebagainya sangat disantuni. Selain itu, ia juga mempunyai fakta, yaitu golongan yang berusia 60 tahun ke atas dan pernah melalui zaman animisme ini mempercayai kawasan Sogindan. Selain itu, ia disokong oleh huraian. Masyarakat setempat dilarang daripada mengambil, menebang dan merosakkan pokok bambu di kawasan tersebut kerana dipercayai hujan turun tidak berhenti-henti. Selain itu, ia mempunyai kesan, yaitu ia menimbulkan kemarahan penghuninya. Jelaslah bahawa contoh bagi jurnal koheren ini mengaplikasikan koheren dalam ayat jurnal. Seterusnya, kami mendapati juga jurnal ini kohensif kerana yang pertama, ia mempunyai penggunaan tanda baca yang betul. Seperti yang kita dapat lihat contoh di bawah, digunakan untuk membuat rumah, kandang ternakan, pagar, perkakas dapur, kraf tangan, dan sebagainya. Ia menggunakan tanda koma yang digunakan untuk menunjukkan kata-kata yang berturutan dalam sesuatu ayat. Seperti yang kita tahu, tanda baca ini merupakan satu simbol yang memainkan peranan untuk menunjukkan struktur dalam penulisan yang menentukan intonasi dan jeda dalam pembacaan. Yang kedua ialah ia menggunakan penanda wacana yang sesuai. Seperti yang kita dapat lihat melalui contoh ini, ia menggunakan penanda wacana selain itu. Umumnya, penanda wacana selain itu ia digunakan untuk menghubungkan dua ayat. Seterusnya, contoh petikan yang kedua, ia menggunakan penanda wacana justeru. Justeru ini ia adalah untuk menghubungkan dua huraian dalam satu ayat. Yang ketiga ialah ia juga menggunakan kata hubung yang tepat. Seperti yang kita tahu, kata hubung ini digunakan untuk menghubungkan dua binaan ayat atau lebih untuk membentuk ayat majmuk. Contoh pertama yang kita dapat lihat dalam petikan ini, ia menggunakan mengakui bahawa. Petikan di atas ini menggunakan kata hubung pancangan komplement, yaitu mengakui bahawa kata hubung jenis ini digunakan untuk menghubungkan satu klausa sebagai pelengkap kepada satu klausa utama. Yang keempat ialah jurnal ini mempunyai peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian lain adalah tepat. Okey, contoh yang kita dapat lihat melalui petikan ini. Petikan yang pertama, ia menceritakan amalan dan kepercayaan bagi masyarakat Kadazan Dusun ini merupakan satu mekanisme yang dapat melestarikan alam sekitar. Maksudnya, masyarakat Kadazan Dusun ini mempunyai satu amalan ataupun kepercayaan dalam melestarikan alam sekitar. Ia memberi satu contoh, iaitu upacara gawoi. Seterusnya, di perenggan kedua, ia mengatakan selepas gawoi upacara bobolion. Ini jelaslah bahawa petikan ini dari perenggan pertama dan perenggan kedua mempunyai satu ayat yang berkait rapat. Okay. Yang seterusnya, saya akan membentangkan artikel jurnal yang telah kami analisis, iaitu personaliti raja yang menjamin kelangsungan institusi beraja di Malaysia. Kami telah menganalisis beberapa ciri, iaitu yang pertama, keutuhan semantik.
semantik. Berdasarkan analisis kami telah mendapat dua keutuhan semantik, yaitu yang pertama serana hasil, di mana ayatnya adalah kepribadian yang cemerlang dan terpuji sewajarnya menjadi pegangan seorang raja kerana ia mampu memberi impak yang positif terhadap kelangsungan sistem beraja di Malaysia. Yang kedua adalah perbandingan, di mana penulis membandingkan kehidupan seorang raja yang dahulu dan kehidupan seorang raja pada hari ini dengan adanya kemajuan teknologi yang serba canggih. Seterusnya, kami menganalisis keutuhan leksikal dan kami mendapat dua keutuhan leksikal, yaitu yang pertama persamaan leksikal atau sinonim, di mana penulis menggunakan perkataan pentadbiran dan mentadbir yang merupakan perkataan yang sama, yaitu tadbir. Yang seterusnya, yang kedua adalah pengulangan. Penulis menggunakan perkataan personality dan mengulangnya sebanyak 2 kali di dalam satu perenggan. Yang seterusnya, kami juga menganalisis keutuhan gramatikal dan mendapat dua keutuhan gramatikal, yaitu yang pertama kata hubung. Kata hubung yang digunakan adalah hal demikian kerana. Yang kedua adalah kata rujukan. Sebagai contoh, menurut Johar, personaliti yang stabil pada diri seorang ketua dapat memberi kesan yang signifikan terhadap orang bawahannya. Terakhir, kami menganalisis tentang keutuhan fonologi, di mana kami mendapat nada suara, yaitu dalam pandangan rakyat jelata, segala sifat positif yang terkandung dalam personaliti raja tadi pastinya menjanjikan kebolehan seorang raja tadi mentadbir negara pada masa hadapan yang lebih baik. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kejelasan yang terdapat dalam artikel jurnal. Yang pertama adalah koheren. Kami dapat mengenal pasti koheren di jurnal ini apabila satu perenggan itu mempunyai isi dengan huraian yang jelas yang disertakan contoh dan huraiannya. Sebagai contoh di perenggan yang telah kami sertakan, contoh bagi isinya adalah raja merupakan individu yang dilihat sebagai ketua negara dan berperanan mentadbir negara dengan adil dan saksama. Huraiannya pula adalah di Malaysia, pengamalan sistem raja berperlembagaan merupakan gabungan yang unik antara raja dan rakyat di bawah konsep demokrasi yang berlangsung dengan jayanya. Contoh dan huraian bagi perenggan ini adalah segala aspek kebajikan termasuklah aspek ekonomi, keselamatan, dan ketenteraman awam sentiasa peka terhadap perjalanan pentadbiran dan berkuasa mengeluarkan arahan tertentu sama ada di atas nasihat pihak yang berkaitan maupun mengikut budi bicaranya. Contoh yang kedua juga mempunyai isi huraian dan contoh bagi huraiannya. Jadi maka terbuktilah bahwa kedua-dua jurnal yang kami masukkan ini mengaplikasikan koheren dalam ayat jurnal. Yang seterusnya adalah koherensif. Koherensif ini mempunyai beberapa cabang, yaitu cabang yang pertama adalah penggunaan tanda baca yang betul. Di dalam jurnal ini kami dapat menganalisis penulis menggunakan tanda baca koma seperti perenggan yang tersebut, di mana tanda baca koma sering digunakan untuk mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat. Yang seterusnya, perenggan yang dibina dengan baik. Jurnal ini mempunyai pemerengganan yang baik kerana disusun dengan susunan yang teratur. Penulis juga menggunakan ayat yang mudah dan mudah difahami oleh pembaca. Kami dapat mengenal pasti jika perenggan ini adalah pemerengganan yang baik dengan adanya pengenalan yang diikuti dengan isi dan diakhiri dengan penutup. Jika adanya ketiga-tiga elemen ini, maka perenggan itu adalah pemerengganan yang terbaik. Yang ketiga adalah penggunaan kata hubung yang tepat. Penulis telah menggunakan beberapa kata hubung yang tepat, yaitu
Yang pertama adalah kata hubung walaupun. Kata hubung walaupun ini sering digunakan untuk menyatakan perlawanan atau pertentangan, di mana di dalam perenggan ini penulis menyatakan walau justru akhlak yang mulia ini juga menjadi personality yang penting kepada seorang raja karena sikap menghormati rakyatnya tetap wujud dalam sanubari walaupun bergelar seorang pemerintah tertinggi. Di sini penulis ingin mengatakan walaupun seorang pemerintah itu mempunyai derajat yang tinggi dan rakyat mempunyai derajat yang rendah, pemerintah itu tetap menyantuni dan menghormati rakyatnya. Yang seterusnya, penulis juga menggunakan kata hubung namun, dan kata hubung namun ini sering digunakan untuk menghuraikan isi atau pendapat yang bertentangan dengan huraian sebelumnya. Yang terakhir adalah peralihan antara perenggan yang tepat. Peralihan antara perenggan yang tepat adalah apabila akhir perenggan dihubungkan dengan perenggan seterusnya dan frasa peralihan pada awal perenggan dilakukan dengan cara yang paling mudah, yaitu dengan memasukkan penyambung tersebut dalam ayat topik pada permulaan setiap perenggan baru.